Jadi 50,000 tan tadi saya telah siapkan satu kertas untuk mengenakan cukai tambahan. Sekarang besi dah mula keluar di Kelantan. Pada tahun lepas 1 juta tan, metrik tan. Kalau kita kenakan bayaran tambahan kerana mereka sekarang boleh guna pelabuhan Tok Bali. Cuma SMS datang pada saya, orang kampung di Tok Bali pula komplain. Lori banyak sangat, berdebu Tok Bali. Jadi saya kena buat lebuh raya baru, sambung daripada lebuh raya Kuala Kerai ke Tok Bali, insya-Allah. Pelabuhan Tok Bali atas inisiatif ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuan Kuasa Sultan. Pelabuhan Tok Bali ini telah kita senaraikan sekali dengan lebuh raya ini. 6 perkara asas. Tok Guru sendiri jumpa dengan Tun Dr. Mahathir semasa Tun Dr. Mahathir masih jadi Perdana Menteri. Hari ini Tun Dr. Mahathir telah berangan-angan untuk duduk di penjara Kajang seperti mana disebut oleh beliau. Dia tak takut Pakatan Rakyat mentadbir negara. Yang dia takut ialah Pakatan Rakyat memenjarakan dia dengan tuduhan yang salah. Bermakna dia telah berkira-kira, kerana senarai kesalahan itu ada di tangan beliau, ada satu di tangan saya. Baru ni saya dah beri satu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia tahu senarai tersebut. Apa kesalahan-kesalahan dia? Saya ada satu senarai, termasuklah senarai yang Dr. Awang Adil yang belum jawab tempoh 21 hari dah dekat. Dia beri saya tempoh 21 hari. Saifuddin Nasution bagi dia tempoh 21 hari. Saya akan jawab sehari sebelum 21 hari. Saya nak Awang Adik jawab apa yang disebut ultimatum oleh Saifuddin itu sama tempoh dengan dia berikan pada saya. Dalam kes lebuh raya kita, insya-Allah, bila ada pelabuhan Tok Bali yang disenarai oleh Tok Guru masa itu, pelabuhan Tok Bali International Airport, lebuh raya tengah yang kita panggil Spine Road, lebuh raya tulang belakang, dan 3 perkara yang lain. Semuanya tidak diluluskan oleh Tun Dr. Mahathir. Tidak diluluskan oleh Tun Dr. Mahathir, tetapi dengan inisiatif Tuanku As-Sultan Kelantan, pelabuhan telah bermula. Pada hari ini 40,000 tan seminggu besi dieksport ke China melalui pelabuhan Tok Bali. Buat pertama kali, alhamdulillah. Dan dalam sebulan lagi akan meningkat 100,000 tan. Kalau saya ambil RM15 satu tan tambahan, saya akan dapat 1.5 juta tan seminggu. Bermakna saya dapat 6 juta tan satu bulan. Dan saya akan dapat lebih kurang 60 juta tan, 60 juta ringgit satu tahun. 60 juta ringgit satu tahun kali 15 tahun itu sudah 900 juta. Fasa pertama lebuh saya hanya 800 juta ke bawah. Adakah terlalu sukar untuk membina lebuh raya kalau kita menguruskan aset kita dengan amanah, tertib, jujur, berkesan, efisien? Insya-Allah, pada rakan dan teman saya berpesan, amanah ini perlu dijaga. Kalau kita menguruskan amanah ini dengan baik, Kelantan bukan saja kecil untuk membebaskan dirinya, tetapi dia juga cukup besar untuk membebaskan ummah seluruhnya. Kelantan is too small to free itself, but is big enough to free the whole ummah. Dengan syarat kita menguruskan hasil mahsul kita dengan terma yang paling baik. Saya juga telah menyiapkan satu kertas supaya potensi besi ini ditender secara terbuka dengan 5-6 prasyarat. Yang pertama ialah harga yang terbaik, kemampuan syarikat dari segi kewangan dan teknikal. Yang ketiga, dia kena mempunyai jana kuasa ataupun pemrosesan kilang memproses besi ini di Kelantan. Yang kelima, dia kena guna pelabuhan Tok Bali. Dan yang keenam, besok orang bertanya saya, maintenance-nya bagaimana? Entah nak buat lebuh raya 800 juta. 800 juta pun entah tak boleh cari. Maintenance jalan esok nanti berlubang macam mana? Pada rakan dan lawan, usahlah bincang maintenance tu sekarang. Kalau kita boleh buat lebuh raya, takkanlah maintenance itu kita tak boleh buat. Kalau kita belum kahwin dan dibawakan berbagai-bagai masalah, bakal mertua kita ni setengahnya lumpuh, yang sebelah adik dia pula OKU, yang ini pula tak ada kerja, habislah kita sampai kiamat kita tak kahwin. Kahwin macam mana nak jaga anak?
Pak Samad dah tahu, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu, hadirin di sini tahu. Satu caranya ialah kita kenakan dedicated user, pengguna dedicated, iaitu besi yang nak dihantar ke Tok Bali tadi, dia lalu ke mana? Kalau dia dikeluarkan di Kuala Kerai, dia kena lalu lebuh raya saya. Saya akan kenakan dia bayaran yang berpatutan bagi lori-lori besi yang nak menggunakan lebuh raya ini. Bagi rakyat jelata yang marhain, mereka boleh lalu dengan percuma. InsyaAllah maintenance kita selesai. Habis kenapa kutip wakaf? Kenapa wakaf dikutip kalau dah ada cara-cara pembiayaannya? Kita kutip wakaf kerana nakkan lebuh raya ini bukan hanya lebuh raya sama dengan lebuh raya plus. Tun Dr. Mahathir buat lebuh raya berapa bilion habis di situ. Kita nak sambungkan lebuh raya ini ke akhirat juga. Apa yang kita bangunkan di dunia ini bersambungan dengan hidup kita yang satu lagi. Bagaimana caranya? Ialah kita membuka peluang kepada semua pihak mengderma dalam bentuk wakaf bagi lebuh raya ini, yang kita akan gunakan untuk beli batu walaupun sebiji, beli minyak tar walaupun 1 tong, buat jambatan walaupun sebuah. Ini semua insya-Allah akan menjadi sedekah kita yang berpanjangan. Selagi mana dunia ini belum kiamat, lebuh raya ini masih digunakan, insya-Allah pahala kita akan berterusan, dan dengan itulah wakaf dibukakan. Tetapi orang sebelah sana kata, bila kita buka wakaf, kita tak ada duit nak buat lebuh raya, terpaksa minta sedekah daripada orang ramai. Jangan permainkan dengan kuasa sedekah. Jangan permainkan dengan wakaf, kekuatan wakaf. Dalam sejarah umat, wakaf telah dikembangkan begitu hebat sebelum kita dijajah. Sehingga universiti-universiti, bahkan binatang-binatang di Turki bawah kerajaan Osmaniyah di musim dingin, mereka tak cukup makanan, mereka diberi, dijamu dengan makanan yang diwakafkan oleh umat pada waktu itu. Apatah lagi sebuah lebuh raya. Pedulikan Barisan Nasional yang sentiasa dalam keangkuhannya, kita menggembelingkan tenaga ummah untuk lebuh raya ini. Dan dalam kes ini saya terima kasih, jazakumullah, kepada para seniman yang memberikan sokongan moral. Kalaupun anda tidak boleh memberikan sebiji batu, berikanlah kata-kata yang baik. Kalau anda tidak boleh bersama memberikan sedekah dan wakaf, berilah kata-kata yang memberangsangkan. Berikanlah kerjasama, jangan menjadi penghalang kepada lebuh raya ini. Dan jangan sekali-kali menjadi umat Nabi Nuh yang menentang bahtera Nabi Nuh sehingga banjir sudah datang, dia tak nak naik lagi bahtera. Ini satu malapetaka. Nanti siap besok lebuh raya, dia tak nak guna lebuh raya, dia guna jalan biasa. Itu kita tak boleh buat apa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.